Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar dan pendengar. Kali ini kita akan bincangkan pula mengenai integration of trigonometry function. Dan dalam topik ini dia akan melibatkan integration yang melibatkan sin dan juga cos. Alright. So, kita ada beberapa peraturan yang kita perlu follow untuk menyelesaikan kes-kes macam ni. Cuba kita lihat beberapa contoh. Contoh-contoh integration yang melibatkan trigo ni. Contohnya macam ni ini. Sin kuasa 5, cos kuasa 3. Lepas tu ni apa? A combination of sin and cos. Nampak tak? Yang ni pun sama juga. Combination of sin and cos. Dan ini sin sekali lagi, cuma yang tadi tu kuasa ganjil, kuasa ganjil. Ini pula sin cos kuasa genap. Yang ni nampak cos kuasa 6. Ini pula gabungan antara sin dengan cos, dua-dua kuasa genap. So jadi contoh-contoh macam ni dia ada satu cara yang tertentu untuk menyelesaikannya, dan setengah-setengah cara tersebut dia berkongsi prosedur yang sama. Okey, kita lihat kepada yang kes pertama dulu. Kita lihat macam mana kita nak selesaikan. Contohnya macam ni integration of sin yang kuasa ganjil. Kita fokuskan kepada yang kuasa ganjil Ini sin kuasa ganjil dan ini cos kuasa ganjil. Apa cara yang kita nak buat? Alright. Untuk yang sin yang kuasa ganjil, contohnya macam ni, when m is odd m ni kuasa bagi sin So cara dia adalah, yang pertama sekali adalah ini, split off a factor of sin x. So maksudnya kita kena pecahkan kuasa tu. So maksudnya kita kena turunkan kuasa tu. Jadi contohnya ini sin kuasa 5 kan. So dengan cara-cara yang tertentu, kita kena pecahkan sin kuasa 5 ni, somehow dia akan producekan ada sin kuasa 2 dekat situ. Sebab apa saya sebut sin kuasa 2? Sebabnya kalau kita ada sin kuasa 2, dia membolehkan kita menggunakan trigo formula yang ini untuk kita gantikan nanti. Nampak tak? Sin squared sama dengan 1 minus cos squared. Ini kan? So jadi just imagine kalau soalan ini sin kuasa 5 kan? Tapi kalau kita cuba pecah-pecahkan dia, kita dapat jadikan dia sin kuasa 2, maka kita boleh gantikanlah yang trigo formula ni ke dalam sini. Nampak tak? So itu maksud split off a factor of sin. So bila saya sebut split off, maka kita kena buat. Right? Okay. Jadi sekali lagi, bila kita ada sin, sin yang kuasa ganjil, maka kita perlu buat penggantian. Selepas kita split off the factor tu, kita kena buat penggantian. Substitution. Substitution apa? Substitution cos. Tengok bila kita ada sin, maka substitution ni adalah cos. Cuba lihat yang cos pula. Kalau kita ada cos yang ganjil, cos, substitution ni adalah sin. Dia terbalik dia terbalik. So boleh ingatlah kot. Ini adalah cara dia. Kalau dia sin, maka substitution dia adalah cos. Kalau dia cos, dia jadi sin. Okey, saya ingin mengambil perhatian kepada semua pelajar. Ingat tak masa kita belajar integration by substitution? Apa yang kita yang perlu kita tahu? Okey, biasanya kita ada soalan integration of dalam sebutan x semua, betul tak? Lepas tu kita akan tukarkan semua variable x tu kepada sebutan u. Dan last kali, yang u tu kita akan ganti balik jadi x. Ingat tak yang tu? So, kita akan gunakan semula dekat sini. Once kita sebut, kita substitutekan u sama dengan cos x misalnya, maka kita akan follow that procedure. Daripada x, pergi kepada u ganti semula dengan sebutan x. So macam tu. Alright? So jadi nombor 1 dan nombor 2 ni adalah secara individu sin ganjil, cos ganjil. Right? Ini adalah satu-satu. Contohnya adalah yang ni sin kuasa 5 dan cos kuasa 3. Cos pun samalah Cos pun sama. Cara dia sama je. Hanya dia berubah dekat mana? Dia berubah dekat substitution ini. Kalau cos, dia akan buat penggantian sin. Dan formula trigo formula pun berbeza lah. Kita pilih yang ini
Kita pilih yang ini. Okey, kita dah tahu dua-dua sin dengan cos yang ganjil, dan kita nak lihat jika dia merupakan hasil darab gabungan antara cos dengan sin. Okey, memang ada peraturan dia macam ni. Tetapi kita kena pilih dulu ya. Kalau kita diberi sin dengan cos serentak macam ni, kita nombor satu kita kena lihat kita nak pilih yang mana satu. Nak pilih sin ke ataupun nak pilih cos. Okey, aturan dia macam ni ya, sin dengan cos. Okey, saya nak bagi tahu. Mula-mula kalau kita dapat sin dengan cos secara serentak macam ni, sekali macam ni, kita tengok kuasa sin dengan cos itu. Kita pilih yang mana satu ganjil. Clear tak? Ya, kena pilih yang mana satu ganjil. Itu anchor kita. Okey, contoh. Kalau sin ini ganjil, cos ini genap, maka kita pilih sin. Sebab apa saya sebut anchor? Sebab kalau kita pilih sin, maka substitution dia adalah U sama dengan cos. Nampak tak? Okey. Kalau dia terbalik, contohnya kita ada sin dengan cos. Kalau sin ini genap, cos ini ganjil, maka anchor kita adalah cos. Maka kalau anchor kita cos, substitution dia adalah sin. Nampak tak? Dah nampakkan pattern dia. So, pattern tu penting. So, macam mana kita... Okey, contoh macam ni lah ya. Kita ada contoh kat sini kan? Okey, cuba lihat kat sini. Okey, kita ada sin dengan cos. Sin ini kuasa 1. Cos ini, kuasa 1 ni ganjil lah kan? Ini cos kuasa 3 ganjil. Kalau dua-dua ganjil, ambil lah sin. Kita ikut aturan lah. Macam ni kan? Ikut aturan. Ini sin cos. Kita ikutlah, follow yang mana dulu. So, dalam kes ini, apa yang boleh kita buat, kita nampak sin ganjil, cos ganjil. Kalau dua-dua ganjil, kita ambil sin. So, sin adalah anchor kita. Bila sin anchor kita, maka substitution dia adalah cos. Yang ini. Okay? So, contoh yang ni pula, cuba tengok. Sin kuasa 3 per cos kuasa 2. Okay, sin ni ganjil, cos ni genap. Jadi, genap kita tak payah pedulilah. So, sin ni dah ganjil, maka anchor kita adalah sin. Bila sin, maka substitution dia adalah cos. Boleh Okey, sama dengan ini juga. Cuba tengok sini. Kita ada sin dengan cos. Ini sin kuasa. Ini ganjil ke genap ni? 1/4 ni. Dua-dua bukan kan? Kalau dua-dua bukan, jangan peduli. Kita tengok cos. Cos ini ganjil, betul tak? So, ini adalah anchor kita. So, bila ini anchor kita, maka substitution dia adalah sin. Sama juga dengan ini. Cuba lihat. Cos kuasa ganjil, sin kuasa genap. Ini kuasa genap, jangan peduli. So, cos akan menjadi anchor kita. Jadi, substitution yang menjadi pilihan kita adalah sin. Nampak ya? So, pokoknya macam ni. Cari yang mana satu yang ganjil. Boleh? Okey? Pilih yang ganjil. Okey, saya nak ambil perhatian dekat sini. Bila kita bincangkan tentang sin dengan cos ini, dari rules nombor 1 dan nombor 2 dah saya sebut. Nampak tak ni? Split off a factor of sin. Betul tak? Kita kena reducekan kuasa bagi sin itu supaya kita boleh applykan trigo formula. Tetapi dalam contoh ini, ada dua contoh ni kan? Kita tak boleh nak split off kan sin ini sebab sin ini dah kuasa 1. Nak split macam mana? Tak boleh kan? Kalau tak boleh, tak payahlah split. Itu je. Terus kita applykan substitution U sama dengan cos X tu. Faham tak? Okay. So, tapi dalam contoh 2, boleh tak kita split off kan dia? Ya, boleh. Sebab ini sin kuasa 3. Jadi, kita boleh buat apa? Kita boleh buat sin kuasa 1 darab sin kuasa 2. Dan yang sin kuasa 2 tu, kita akan guna, replacekan dengan ini. Kita akan guna trigo formula. Boleh So, yang ini pun sama jugalah. So, saya nak nampak supaya kamu jelas the big picture first sebelum kita nak jawab. Sebab dalam trigo punya, dalam topik ini, dia
Sangat banyak rules dia. Jadi saya nak just to make it simple supaya semua orang clear what is happening dan tahu sebenarnya kita cara kerja yang lebih berstruktur. Okey, habis yang pasal ganjil. Bila habis pasal ganjil, tentu kita tanya yang genap tak ada ke? Ya, ada. Now kita pergi pada yang genap pula. Alright? Right? So, ini adalah integration sin dan cos yang melibatkan kuasa genap. Okey, ini adalah peraturan dia. Yang pertama sekali, split off a factor of sin. Ya, kalau sin kuasa genap contoh kita ada sin kuasa 4. Ya, sin kuasa 4. Seperti biasa kita akan split off a factor dulu. Jadi, split off a factor macam biasalah, kalau sin kuasa 4 kita pecahkan menjadi apa? Sin kuasa 2 darab sin kuasa 2, betul? Then bila kita dah boleh buat macam tu, kita boleh masukkan trigo formula, iaitu kita akan masukkan trigo formula yang ini. Ini ya. Nampak tak trigo formula ini lain dengan yang genap? Dengan yang ganjil. Ini untuk yang genap, kita menggunakan sin squared sama dengan 1/2 1 minus cos 2 squared. Tetapi kalau yang ganjil, tengok ni, dia hanya pakai yang ini. Dipakai apa? Dipakai identity trigonometry. Nampak tak? Ya, ini pakai identity trigonometry sahaja untuk yang ganjil. Untuk sin dan cos kuasa genap, dia menggunakan formula, ini half angle ni, ya. Formula trigo yang lain. Ya. So kena follow yang ini. Jangan pakai yang trigo identity yang tadi tu. Dia akan jadi lain nanti. Okey, ini cara dia ya. Ini cara dia. So yang cos pun sama juga. Kita split dulu. Lepas tu kita gunakan trigo formula yang tertera yang warna hijau ni. Boleh? Okey, ini kalau dia satu-satu, sin genap ataupun cos genap. Kalau dia gabungan sin dengan cos, contohnya sin kuasa 4 darab cos kuasa 4. Macam ni. Kalau dia dua-dua genap, okey, saya just nak bagi tahu cara dia mungkin panjang. Ya? Cara dia mungkin panjang. Sebab ini lebih kepada kita kena modifykan, bukan modify lah, tapi sebab kita kena buat macam ni tau. Yang ni. Use 5 and 6 repeatedly until obtain only the cosine term. Faham tak? So 5, 6 ni ada apa? 5, 6 ni, kalau kita lihat 5, 6, yang ni, 5, 6 ni adalah sin dengan cos ni yang kuasa genap. Maknanya, dia suruh kita pakai yang ini. Penggunaan ini. Kalau perlu split, kita split. Lepas tu kita akan pakai trigo formula sama ada yang ini ataupun yang ini. So maknanya kita kena cuba-cuba. Bukan cuba-cuba. Kena pilih yang mana satu dan kita kena pecahkan dia. So kita kena guna appropriate trigo formula. Itu yang saya maksudkan dengan use 5 and 6 repeatedly until obtain only the cosine term. Dapat cos saja. Sin tak ada tau. Okey. So selain daripada trigo formula seperti yang kita ada kat sini, kita juga boleh menggunakan trigo formula yang ini. Yang ni yang ini. Ini juga is a very useful trigo formula yang akan kita kerap gunakan di dalam menyelesaikan masalah integration bagi sin cos yang berkuasa genap. Boleh so itu sahaja sebenarnya rules dia, tak banyak. Jadi kita tengoklah beberapa contoh ya. So kalau kamu lihat penyelesaian example yang saya terangkan ini sebenarnya mudah, dengan syarat rules yang kita belajar tadi tu, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tadi tu, kita patuh. Itu je. Okay. So, we go to our first question here. Saya rasa yang ni pun kamu clear ni. Okay. Kita nak menyelesaikan apa? Kita nak menyelesaikan integration of cos cube. Cos kuasa 3 kan? Okay. Ini kan kuasa ganjil. Okay. Bila kuasa ganjil, apa yang perlu kita buat? Yang pertama sekali, kita kena split off. Kena pecahkan lah. Kuasa ni kena kita pecahkan.
Nampak tak? Bila saya pecahkan cos kuasa 3 ni, dia jadi apa? Cos kuasa 2 darab cos kuasa 1. Saya pecahkan kepada 2 lah. Pecahkan kepada 2. Lepas tu, kita akan apply the trigo formula. Inilah, saya gantikan ni. Nampak tak? Kod yang warna putih ni, cos kuasa 2 ni, saya gantikan dengan 1 tolak sin kuasa 2x. Ini adalah trigo formula. Particularly, it is the identity trigo. So, saya gantikan yang ini. So, kita dah pakai trigo formula. Lepas tu, kita kena buat penggantian. Oleh sebab ini cos, maka penggantian dia adalah sin. Ni dia sin. Ni dia. Ini adalah penggantian dia sin. Jadi kita buatlah satu persatu. Dapatkan du dx, dapatkan dx dan ganti semula ke sini. Jadi cuba kita perhatikan bila kita sebut penggantian. Jadi cuba tengok sini. Our first line here, semua ni adalah variable x, nampak tak? Tapi end of the day, last kali lepas kita buat penggantian, cuba tengok kat sini. Last kali dia jadi u. Integration of yang dekat sini, semua tu ada variable x, dia jadi variable u. Dan kita akan integratekan yang variable u tu. So, bila kita dah dapat jawapan, kita ganti semula u tu dengan x. So, macam tu. So, this part, saya tak perlu hujah, tak perlu nak terangkan sebab kita dah banyak belajar di dalam integration by substitution dalam teaching video saya sebelum ini. Saya cuma tunjukkan cara dia. So, yang paling penting adalah bahagian atas ni. How we determine which one which. Yang mana satu yang kita nak pilih dan apakah penggantian yang diperlukan. So, this line, this first line and this second line is very important. The rest hanya proses penggantian sahaja. Okay? So, kamu boleh lihat ya. So, macam mana saya buat yang ini. Ini proses biasa ya. Ini semua proses biasa. Yang penting yang mula tu. Okey. Example nombor 2, ini kamu cuba. Kamu cuba. Saya bagi jawapan. So, soalan ini kita menggunakan rules nombor 1. So, boleh semak lah. So, secara umum dia, kita ada sin kuasa 5 kan. Sin kuasa 5 ni, sin kuasa ganjil. So, mula-mula kena splitkan dia. Kena splitkan dia dan akan menggunakan formula trigo formula yang bersesuaian dan kita akan buat penggantian apa ni? Ini sin, maka penggantiannya adalah cos. U sama dengan cos x. So, buat macam biasa dan saya tinggalkan jawapan kepada kamu semua. Please check these answers. Okey, nombor 3 adalah gabungan. Nombor 3 adalah gabungan sin x dengan cos x. So, sin ini adalah kuasa 1. Cos ini adalah kuasa 3. Dua-dua ganjil. Bila dua-dua ganjil, pilihlah sin. So, anchor kita adalah sin, betul? Bila anchor kita adalah sin, maka substitution kita adalah cos. Ni dia. Penggantian kita adalah cos. Cos. Jadi, saya buat kat sini, no need to split off the sin. Memanglah tak perlu split dah. Sebab sin ini dah kuasa 1. So, kita tak perlu buat split off the factor of sin. So, tak payah buat lah yang tu. So, terus kita guna substitution. So, boleh lihat ya. So, saya tak nak ulas kat situ. So, kamu lihat video ini. Macam mana saya buat yang penggantian ini. Dan akhirnya saya menyelesaikan sampai dapat jawapan. Alright, ni contoh nombor 3. Contoh nombor 4. Saya tinggalkan untuk kamu cek. Saya bagi jawapan macam ini. So, please use the rule number 3. So, dekat sini kita ada apa? Dekat sini kita ada, saya besarkan sikit. Dekat sini kita ada sin ganjil cos genap. Okey, genap ni kita jangan peduli. Maka anchor kita adalah sin. So, bila anchor kita adalah sin, maka substitution kita adalah cos. So, kita akan menggunakan u sama dengan cos x. So, sila cuba ya. Dan dekat sini, oleh sebab sin ni kuasa 3, maka kita boleh split lah. Boleh split dengan dia jadi sin kuasa 1 darab dengan sin kuasa 2. So, macam tu. Alright, cek jawapan ni ya. Okey,
Kita pergi kepada contoh soalan, contoh yang nombor 5. Nombor 5 kita lihat ke sini. Saya dah bagi panduan sikit, use number 4. Okey, tengok dulu kat sini. Okey, sin genap, cos ganjil. Maka sin genap tak payah peduli, yang ganjil dia cos, betul? So, bila cos adalah anchor kita, maka substitution tu akan jadi sin, dia terbalik. Okey, perlu tak cos ni kita split off the factor tu? Tak payah kan? Pasal cos ini memang dah kuasa 1. Tak boleh pecahkan dah. Dah tak boleh reduce dia punya power dah. Jadi tak perlu nak split bagai. So tak payah yang itu. Terus kita apply substitution ini ke dalam sini. Okey? So saya tunjukkan dalam video ini macam mana kita buat, di mana akhirnya kita akan dapat jawapan negatif cosecant X. Okay guys. Okay, we go to number 6. Number 6 ini dia start dengan genap. Nombor 6 ni start dengan genap. So saya dah buat hint kat sini, use number 5. Dan dekat sini kita ada sin kuasa 4. So ingat semula, bila sin kuasa 4 dia kuasa genap, pertama sekali kita kena terus buat pula. Kita kena split off kuasa dulu, split off dia punya kuasa dulu, dan kita tak ada penggantian-penggantian. Kita tak ada u sama dengan cos theta, u sama dengan cos x ke, u sama dengan sin x ke, itu tak ada. Kita terus guna trigo formula. So jadi kamu boleh lihat di mana saya terus daripada sin square dekat sini, saya terus guna trigo formula. Ini saya tak ada split. Sorry. Cuba tengok rules balik. Kalau tengok rules balik, untuk yang 5 dan 6 tu, sebentar ya, kita semak dulu. 5, 6. Okey. Betul. Split of a factor of sin. Yang tak ada split, yang ini. Yang nombor 7 ni. Ini kena split off. Okey, tak apa. Kita patah balik. Yang ni okey. So saya buat macam ni. Sama je kalau kamu buat sin kuasa 2 darab sin kuasa 2, sama je. Akan dapat jawapan kat bawah tu. Okey. So yang penting kita split off dulu. Split off the factor tu dulu. Dan kita masukkan formula trigo. Dan benda ni dah fix ya. Jangan pakai yang sembarangan tau. Kalau sin kuasa 2 ni kena pakai yang ini. Itu. Macam tu ya. Okey. Lepas tu kita expandkan dia. Cuma saya nak highlightkan, bila sampai ke peringkat ini, kita ada cos kuasa 2 2x yang ini, right? So jadi kita kena ubah suai sikit. Kita akan menggunakan trigo formula yang berikut. Nampak ya? Cos kuasa 2 2x ini saya dapat 1/2 1 tambah cos 4x. So macam mana saya dapat yang ini? So kita pakai yang ini. Saya tunjukkan. Kita pakai yang ini. Ini adalah dari trigo formula. Saya nak bulatkan sikit. Yang ini adalah daripada trigo formula. Yang ini saya buat warna putih okey. Alright. Yang ini adalah, yang warna putih ni adalah daripada the list. Kan trigo formula tu kan ada list, kan ada banyak kan. So saya pilih yang sesuai. So ini datang daripada list trigo formula ya. 1 tambah 2 cos x sama dengan 2 cos squared x. Jadi saya manipulate dari sini. Saya pindahkan cos kuasa 2 ke kiri. Saya dapat ini. Maka soalan saya adalah cos kuasa 2 2x kan. So kalau cos kuasa 2 2x, dia akan kontrol mana? Dia akan kontrol yang variable ni. 2 ni. 2 ni jadi 4. Sekali ganda lah. So macam tu. So kita akan pakai yang ini untuk kita substitutekan ke sini. Di sini ya. So lepas kita ganti dengan sini, kita cuba darab masuk macam biasa. Kita jangan integrate dulu ya. Kita cuba permudahkan. So maksud dia yang warna biru ni, dia akan jadi apa? 1/2 darab 1, 1/2 kan.
Lepas tu 1/2 darab cos 4x jadi cos 4x per 2 kan. So macam tu. So kamu lihatlah ya, cara kerja kat sini saya dah permudahkan dan baru saya integratekan dia. Dan akhirnya saya akan dapat jawapan seperti berikut. Okey ya. So ini adalah cara-cara dia, dan kita pergi kepada soalan nombor 7 yang saya tinggalkan sebagai latihan tapi saya bagi jawapan. Ni ya. So untuk example 7 kita akan menggunakan rules number 6 ya. Kita ada cos yang genap, cos kuasa genap. So please have a look, try this question and try to make sure kita dapat jawapan ini ya. Saya tak kata cara dia pendek ya. Agak panjang jugalah. Tengok jawapan pun dah panjang sampai macam ni. So cuma kena be careful. As long as kita ikut structure tu, then it should be okay. Right? Okay, our last question here adalah yang ini. Kita ada gabungan di antara sin cos yang dua-dua genap. Then we are going to apply the rules number 7. Yang ni ya. So, rules number 7, mula-mula kena splitkan kuasa dia. Okey, kita akan ulang-ulang ya. Kalau tengok rules terbalik, kita akan repeat rules number 5 and number 6 dan sebagainya. Jadi apa yang kita perlu buat adalah ini kita kena pilih-pilih lah yang mana sesuai. Jadi dalam kes ini, yang sin kuasa 4 ni saya pecahkan kepada 2, dapat sin kuasa 2, sin kuasa 2. Nampak tak? Yeah. Right? So sekarang saya pilih yang tengah-tengah ni, yang ini. Saya buat bracket macam ni. Sin kuasa 2 dan cos kuasa 2. Yang ini, yang sin kuasa 2 ni sebenarnya saya akan pecahkan juga ni. Ini sin kuasa 2 ni akan saya gunakan triangle formula yang sesuai kemudian. Saya buat kat bawah nanti. Ini pun kena tukar ya. Saya untuk sampai barisan ini saya kekalkan sin kuasa 2 ni. Nanti last kali saya akan gantikan ini dengan triangle formula yang sesuai. So saya nak settlekan yang ini dulu. Ini ya. So jadi cuba lihat macam mana kita buat. Yang ini dia akan jadi sin x cos x kuasa 2, dan sin x cos x adalah sama dengan 1/2 sin 2x. Saya tunjukkan cara dia seperti ini. Ini dia, saya tunjukkan sikit. Ini dia. Daripada triangle formula berikut, saya akan dapat yang bawah ni. Okey. So saya akan pakai maklumat dalam kotak ini ke dalam sini. Sebab itu saya dapat 1/2 sin 2x. Please have a look carefully macam mana saya manipulatekan triangle formula, dan saya pilih triangle formula yang mana satu. Alright. So from here saya dapat yang bawah ni. Saya kuasa 2 kan dia, dan yang sin kuasa 2 2x ni saya ganti lagi, saya dapat yang color biru ni. Yang ini. Ya, yang ni So kejap. Yang ini yang mana? 1/2 sin x. Yang ini ke? Mana pergi dia? Ini mana? 1/2 sin x. 1/2. Ini mana satu ni? Sin x cos x 1/2 sin x. Oh, okey. Alamak, mana pergi dia? Kita boleh manipulate ni tak? Sin 2x. Ini sin 2x over 2 sin 2x. Kita pakai yang mana ya? Kejap. Ini pakai mana pula? Oh, ini yang lain. Yang ini sin x cos x. Kita pakai sin 2x sama dengan 2 sin x cos x. Okey ya? Sin 2x ada kat sini tak? Ada dalam rules kot. Dalam rules kita ada yang ini kan? Kita pakai yang ini. Sekejap. Mana pergi rules kita? Ni example. Yang ni. Yang ni. Yang warna hijau ni. Nombor 7 ni. Nombor 7 ni. Ada saya buat yang ni.
We also can use ni 2 sin X sama dengan 2 sin X cos X. So maksudnya kalau kita nak cari sin X cos X sama dengan sin 2X per 2. Okay. So saya pakai yang ni, saya tak tunjukkan kat bawah tadi tu. Alright, we go back here. Panjang. Okey, yang ini saya guna formula trigo dan saya teruskan. Saya teruskan pergi sini. Yang ini pun sekali lagi saya pakai rumus trigo juga. Dan now, nampak tak yang sin kuasa 2 ni yang saya tak ubah dari tadi tu, now saya tukarkan semua sekali. So, kalau kamu perasan, bila saya tukarkan semua sekali, perasan tak? Dia sekarang ni dah tak ada kuasa-kuasa dah. Dan semua dalam sebutan cos. Itu yang paling penting. Kita nak tukarkan dalam sebutan cos. Jadi, kalau kamu nampak baris ni, yang ini, kamu akan dapati semua dah jadi cos. Sin dah tak ada dah. Maka from here, kita boleh cuba simplifykan dulu. Tengok apa yang boleh kita buat. Dan kamu akan dapat seperti berikut. Dapat ni dapat ni. Dan kena darab lah. Ini kan 2 faktor kan. Kena darabkan ini. Bila kita darabkan, kita jumpa satu keadaan di mana yang ini. Yang ini okey dah. Okey, satu ni kita dah boleh differentiate kan. Cos 2x boleh differentiate kan. Cos 4x pun boleh differentiate kan. Tapi ini kita tak boleh differentiate lagi tau. Cos 4x darab cos 2x. Kita tak boleh pecahkan lagi. Tak boleh pecahkan lagi. Kita tak boleh differentiatekan dia. So, kita kena guna trigo formula sekali lagi. Cuba kamu perhatikan ya. Kalau saya dari sini, hasil darab dua fungsi kan. Cos 4x, cos 2x kan. Dan kalau saya menggunakan trigo formula yang bersesuaian, cuba tengok kita dapat apa. Kita dapat yang darab ni dah jadi tambah. Nampak tak? Jadi kalau dah jadi tambah, maka kita dapat satu bahagian dan satu bahagian. Baru kita senang untuk integrate. Jadi macam mana kita dapat ni? So saya menggunakan formula yang ini. Tengok balik ini saya tunjukkan. Dan dari sini sebenarnya kita dapat jawapan. Ini adalah dia punya yang mula-mula sekali, iaitu trigo formula tu, yang ini. So dari sini saya akan manipulate hingga saya dapat yang bawah ni. Yang ni so please have a look dekat sini. Tengok elok macam mana saya buat. Dan cara itu kita akan dapat yang ini. Akan dapat yang ni, yang warna biru ni. So once kita dah dapat yang color biru ni, kita dah break everything into pieces. Kita dah tak ada squared dan kita dah tak ada hasil darab. Kita dah operasi dia cuma tolak dan juga tambah, dan semua dalam sebutan cos. Alright, so from here kita permudahkan dan akhirnya kita integrate dan kita akan dapat jawapan seperti yang color pink ni. Alright, so a long way around untuk example yang nombor 8 ini yang melibatkan kuasa genap. Mungkin kamu ada cara yang lebih mudah lagi berbanding dengan ini pun boleh digunakan. So cuma kena ikut peraturan, kena ikut aturan dia dan kena pilih trigo formula yang bersesuaian. Okay guys, so sampai sini dulu teaching video kita kali ini. Kita jumpa pada siri video yang akan datang. Thanks for watching.